Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Fareha binti Muhammad Desa. Nombor matrik 051525 akan menyampaikan pidato yang bertajuk Keluarga Bahagia Masyarakat Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengerusi kombinasi hakim, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dalam hidup saya dan anda semua, banyak perkara yang boleh kita pilih kecuali satu perkara, iaitu asal usul kita. Kerana di sinilah kita bermula dan menumpahkan taat setia dan semuanya tentang pengorbanan kepada keluarga. Maka hari ini saya mengajak anda semua untuk bersama-sama mula percaya betapa keluarga bahagia masyarakat sejahtera. Saudara dan saudari, keluarga bahagia ialah apabila ibu dan ayah, adik-beradik hidup dalam keadaan penuh ceria, bersulamkan rasa kasih dan sayang. Masyarakat sejahtera pula merujuk kepada komuniti manusia yang sihat fikirannya, erat ukhuwahnya dan matang tindakannya. Tuntasnya, keluarga bahagia masyarakat sejahtera berkehendakkan kita untuk mentafsirkan daripada hati tentang harga yang dimiliki oleh keluarga dalam melahirkan masyarakat yang sejahtera. Justru, saya akan cerahkinkan pidato ini kepada 3 perspektif utama. Pertama, keluarga, asal usul kita. Kedua, di manakah letaknya bahagia sebuah keluarga. Dan ketiga, ke manakah haluan masyarakat kita. Saudara dan saudari, sudah sekian lama kita didendangkan dengan pelbagai konsep keluarga bahagia. Contohnya, keluarga sakinah, baiti jannati, rumahku syurgaku, syurga di telapak kaki ibu. Nampakkan apa sahaja konsep keluarga bahagia, saya pasti kita semua sudah mendengarnya. Namun, persoalannya, berapa ramaikah kita yang benar-benar faham dan terjemahkan dalam kehidupan? Jika benar kita memahaminya, mengapa setiap 15 minit atau pasangan Islam bercerai di Malaysia? Jika benar kita memahaminya, mengapa setiap 5 hari seorang bayi kecil tanpa rasa berdosa dibuang tanpa berdosa? Dan jika benar kita memahaminya, mengapa setiap hari 2 orang remaja kita lari dari rumah? Semua perkara ini berlaku kerana kita tidak pernah faham tentang apa yang kita dengar dan tentang apa yang kita ungkapkan. Sesungguhnya, falsafah di sebalik nama dan ungkapan keluarga bukan hanya tentang menghalalkan hubungan antara lelaki dan wanita, namun juga soal menambah zurat semata-mata, tetapi lebih daripada itu. Keluarga bahagia adalah soal kebergantungan setiap entitinya. Saudara dan saudari, agama mengajar kita betapa baik dan buruknya seseorang manusia dan bangsa adalah bergantung kepada warna hatinya. Dan warna hati ini ditentukan menerusi didikan ibu bapa dan keluarga. Maka, lakarkanlah dengan nilai murni, corakkan dengan budi pekerti dan warnakan dengan sasiah terpuji. Kemuliaan hati ini mungkin tidak boleh kita baca, tetapi kita boleh rasa dengan jiwa. Waktu kita dilahirkan, ibu berdepan kesakitan tiada tandingannya. Namun, semua rasa sakit, perik dan derita itu mungkin bukan apa-apa. Kerana saat menatap wajah kita, di situ ibu jumpa makna bahagia. Saat melihat kita membesar dengan sempurna, hasil penat lelah, itulah erti bahagia untuk ayah. Dan bagi adik-beradik, hidup tidak akan lengkap kalau tidak bertekar dan bertikam lidah. Kerana di situlah kita belajar erti beralah. Kita mengenal erti sucinya sesebuah keluarga berdarah. Dunia juga telah membuktikan Helen Keller yang dilahirkan pekak, buta dan bisu. Michael Otter
yang berketurunan Afrika, atau Rice's Branson, seorang kanak-kanak dileksia. Kesemua takkan membesar menjadi sumber inspirasi dan tokoh dunia tanpa pengorbanan keluarga dan berhati suci yang menerima mereka seadanya. Di sebalik warna kulit yang berbeza, di sebalik jasad yang tidak sempurna dan di sebalik sejarah hidup yang hina, rasa syukur dan ikhlas sebuah keluarga bahawa mereka semua merasa erti bahagia. Kisah ini kisah mereka. Bagaimana dengan kisah kita? Ramai yang menikmati hidup di rumah besar, tapi yang mereka hanyalah kosong semata-mata, dan ramai yang hidup di rumah yang kecil, tetapi mereka menemui syurga di dalamnya. Ingatlah, menikmati sebuah keluarga bahagia tidaklah begitu mahal, kerana harganya cumalah kasih dan sayang, masa bersama dan kesudian berkongsi. Rasa kita semua mampu membayarnya. Saudara dan saudari, Tuhan merangkamkan kisah keluarga Imran dalam kitab suci Al-Quran. Kenapa? Kerana keluarga Imran adalah keluarga contoh yang merasa risau akan zuriat mereka. Bukan risau soal makan, minum, tempat berteduh. Bukan juga soal pakaian dan hiburan, tetapi keluarga Imran merisaukan nasib zuriatnya. Andai mereka gagal dibentuk menjadi sebenar-benar insan. Dalam kitab sejarah Annals karya Tacitus, kisah masyarakat Rom Purba telah dinukilkan pada tahun ke-100. Hidup atau mati seorang anak kecil bergantung pada belas kasihan ibu dan bapanya. Bagi wanita berada, yang mereka dahulukan adalah kemewahan semata-mata, dan anak-anak diserahkan kepada hamba yang paling hina. Lebih dahsyat lagi, seks rambang dan arak adalah kelaziman buat seorang lelaki. Waktu itu, rasa hormat pada orang tua juga telah mati. Tidak hairanlah anak muda berpaling tadah saat Julius Caesar menyerbangi Rubicon untuk menjajah. Sebuah kerajaan akhirnya rebah. Lalu yang runtuh, yang rosak itu apa? Institusi keluarga. Yang lebur, yang hancur, yang terkubur itu apa? Sahsiah rakyatnya. Dan apa yang goyah? Apa yang parah? Yang rebah dan musnah itu apa? Sebuah empayar dan negara. Betapa keluarga bukan hanya soal pengorbanan kita sesama saudara, tetapi soal tanggungjawab kita untuk membina sebuah masyarakat dan negara yang sejahtera. Maka sama-samalah kita mencari makna bahagia, kerana jelaslah hanya keluarga sakinah menjadi penentu kesejahteraan ummah. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, buat mama, abah dan keluarga, rumah kita tidaklah besar, tapi itulah syurga saya. Wang kita tidaklah banyak, tapi saya temui makna cinta. Dan harta kita tidaklah seberapa, tapi saya rasa nikmat kasih dan mesra. Hari ini, saya menjadi diri saya dan saya merasa nikmat bahagia. Terima kasih buat segalanya kepada keluarga saya dan orang yang di sekeliling saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.